Dan ayat yang memang diulang-ulang dan sinonim dengan bulan Ramadan ialah ayat yang menyatakan tentang kewajipan berpuasa walaupun dalam bulan itu tidak disebut bulan Ramadan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bulan itu tidak dinyatakan bulan Ramadan, tapi dinyatakan tentang kewajipan dalam bulan Ramadan itu berpuasa. Ya. Itu diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat yang terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, bila bulan Ramadan disebut dalam ayat yang lain, ya, yang tidak berkaitan dengan puasa tapi berkaitan dengan Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bila disebut bulan Ramadan dekat situ dikaitkan dengan Quran, sedangkan kewajipan ataupun ibadah rukun Islam yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan itu berpuasa disebut dalam ayat yang lain, ya. Yang mana Allah Taala berfirman, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan bagi setiap petunjuk. Dalam arti kata yang lain, Quran ini bukan saja membina satu gagasan, menyatakan objektif destinasi kita, tapi seperti itu kita mengambil satu perjalanan dalam menuju destinasi tersebut. Kalau kita menempuh lebuh raya, contohnya dekat sana ada signage kan, ada papan tanda, Selekor berbahaya, kawasan kemalangan, kecerunan 10% dan sebagainya. Jadi keterangan bagi setiap petunjuk. Wal furqan, dan pembeda, ya? Pembeda, membedakan al-haq dengan kebatilan, membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dan bila sebut al-furqan ni, teringatlah peristiwa yang berlaku pada tahun yang kedua Hijriah, ya? Iaitu perang Badar. Bukan saja nuzul Quran ataupun turunnya Quran, iaitu turunnya Quran itu maksudnya apabila Rasulullah SAW menerima wahyu yang masyhur kita ketahui, iaitu surah Al-Alaq kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Tapi pada tarikh yang sama itu, pada bulan yang sama itulah berlakunya perang Badar Al-Kubra, the Great Battle of Badar, dan dia berlaku dalam bulan Ramadan. Dan disebut juga hari tersebut disebut sebagai Yaumul Furqan, itu hari yang membezakan di antara kebatilan dan kebenaran, al-haq dan kepalsuan. Sebagaimana Quran itu adalah Al-Furqan, maka hari di mana berlakunya pertempuran ataupun Ghazwah Badar Al-Kubra itu disebut juga sebagai Yaumul Furqan, hari membedakan. Bahkan inilah dia perkara yang signifikan bila kita bercakap tentang bulan Ramadan, bulan di mana ia adalah satu kemenangan, bukan saja kemenangan kerohanian tapi juga kemenangan dalam bentuk fizikal. Dan memang kalau kita lihat bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam membina kekuatan, ya. Bukan saja kekuatan ruhiyah, tapi juga kekuatan fizikal. Bukan sekadar untuk membina kekuatan fizikal, tetapi kekuatan fizikal itu menjadi alat, menjadi tools untuk memenangkan Islam di medan-medan amal. Dan kemuncak pada medan amal adalah qital. Tidak ada persoalan dan pertikaian lagi. Kemuncak kepada jihad adalah qital. Walaupun kita mengatakan jihad itu luas, jihad itu merangkumi, komprehensif, tapi kadang-kadang kita memberikan penekanan kepada jihadun nafs, melawan nafs. Ya penting, ya. Jihad infak harta, ya penting. Tapi jangan nafikan kemuncak kepada jihad adalah meninggikan kalimah Allah, dan meninggikan kalimah Allah itu dengan pedang, ya. Yang mana bukanlah Islam ini disebarkan dengan pedang, ya. Tetapi Rasulullah mengatakan syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Dan apa? Kerana nak menegakkan kalimah Allah ini, kita akan berhadapan dengan tantangan. Dan ini dirumuskan dengan indah sekali oleh Rabi' bin Amir apabila dia berdepan dengan Rustum, itu panglima Rum Parsi, ya. Di mana bila ditanya sebab apa kau datang, ya, jawapan ini merumuskan, ya, dan memberikan suatu kepahaman apakah, ya, tujuan atau asas kepada jihad bersenjata di medan. Iaitu kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan
kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tengok, lihat kat situ, keluasan dunia dan akhirat. Bukan keluasan akhirat saja, tapi keluasan dunia dan akhirat. Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ingat, maknanya we are warned that kezaliman boleh dilakukan atas agama, atas nama agama. Sudah tentu bukan sahaja agama-agama lain, tapi kadang-kadang agama Islam pun boleh digunakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu berlaku zalim kepada manusia. Ini seperti yang kita lihat apa yang berlaku di kalangan oleh mereka yang mengaku nak menegakkan khalifah, IS dan sebagainya. Mengeluarkan manusia daripada kezaliman-kezaliman yang ditegakkan kononnya atas dasar agama. Keluarkan manusia daripada kezaliman ini kepada keadilan Islam. Adalah keadilan untuk semua, untuk bukan saja kepada umat Islam, tapi siapa saja, bahkan manusia, bahkan kepada seluruh penduduk alam. Dan mengeluarkan manusia daripada penyembahan kepada selain daripada Allah kepada penyembahan kepada Allah semata-mata. Ini dah rumusnya. Jadi untuk memiliki ini, tuan-tuan, melakukan melaksanakan matlamat objektif yang tinggi ni, yang murni ni, kita memerlukan kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan ini kita lihat begitu nyata, begitu menyerlah berlaku dalam bulan Ramadan, selain daripada perang Badar, bahkan perang Uhud. Kita ramai yang menyedari perang Uhud itu berlaku pada 2 Syawal. 2 Syawal, maknanya selepas satu Aidilfitri itu, dalam arti kata yang lain, persiapan-persiapan untuk perang Uhud. Maknanya Rasulullah bersyura dengan sahabat. Kita ni nak bertahan di kota Madinah ke nak keluar? Sahabat kata kita kena keluar atas dasar semangat nak berdepan dengan musuh. Nabi kata atas, ini bukan wahyu, tapi Nabi atas pandangan dia, perkiraan dia mengatakan elok kita bertahan dekat Madinah, tapi atas dasar menghormati syura, ya, ayo kita keluar. Tapi bila keluar, sahabat jadi bersalah. Ini kita seolah-olah pandangan kita bersalahan dengan pandangan Nabi. Jadi mereka tukar pandangan. Tak boleh Rasulullah kita bertahan di kota Madinah. Tapi Nabi ketika itu sudah memakai baju besi. Tidak akan berlaku seorang Nabi menanggalkan pakaian besi yang telah dipakainya. Ayo keluar. Dan peperangan tersebut pecah pada 2 Syawal. Artinya, apa yang saya nak katakan ini, persiapan-persiapan itu berlaku dalam bulan Ramadan. Fathul Makkah 20 Ramadan. Kota Makkah dibebaskan dalam bulan Ramadan. Bahkan peperangan-peperangan yang berlaku selepasnya pada zaman-zaman Islam, Andalus, bila waktunya Zaid bin Tariq bin Ziyad menyeberang ke Andalus, Spain, singgah di Jabal Tariq, Gibraltar, dan peristiwa ini berlaku pada 28 Ramadan. Bagaimana pula dengan Ain Jalut ni, ketika tentera muslimin berdepan dengan Mongol, mereka sudah ditemin untuk menggempur Baitul Maqdis sebagaimana mereka menghancurkan Baghdad 1258. 1264 mereka sampai dekat Ain Jalut. Ain Jalut ni tak jauh daripada Laut Galili, Tiberia, Tasik Tiberia, sempadan antara Jordan, Syria dan Palestin yang terjajah. Berlaku pertempuran dalam bulan Ramadan. Jadi dalam kita memahamkan bulan Ramadan itu bulan untuk membina kekuatan, bulan ruhiyah, 10 malam yang terakhir, i'tikaf dan sebagainya. Tapi perkara itu, amal itu perlu dilakukan dalam konteks ini. Apabila datang seruan-seruan untuk jihad, maka kita tidak akan, we will not shy away. Apabila ada tuntutan-tuntutan untuk keluar, we will not shy away. Kita tak akan memberikan alasan, ini 10 malam yang terakhir ni kita kena stay in the mosque. Kalau begitu Tariq bin Ziyad tidak akan menyeberang ke Gibraltar 28 Ramadan. Tentera muslimin bergerak ke Uhud dalam bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir, sehingga tercetus peperangan pada 2 Syawal. Berarti perlu dilihat secara integrated. Islam ini bukan agama kerahiban, rahbaniyah. Islam ini bukan agama rahbaniyah. Islam ini adalah agama amal, dan kita akan melakukan, memenuhi tuntutan amal tadi mengikut kadarnya.
mengikut keperluannya. Dan saya nak baca, mungkin saya nak baca satu ayat. Semua orang hafal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Mana Allah Ta'ala menerangkan maksud takwa. Quran tu, tadi kita dah sebut Quran tu turun dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ditaklifkan kewajipan berpuasa untuk menuju takwa. Semua tu diikat dalam ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Ini dia kitab Quran, tidak ada keraguan padanya sedikit pun, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa lah? Ciri-ciri takwa ni banyak yang Allah perincikan di banyak tempat dalam ayat ni. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara ini iaitu mereka yang apa dia? Beriman kepada perkara al-ghaib, perkara yang ghaib. Sekarang orang Melayu beriman dengan perkara yang ghaib, tapi hantu. Al-ghaib ni maksudnya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan saja di alam akhirat, syurga, neraka dan sebagainya, tapi janji-janji Allah ketika kita berada di atas muka bumi. Apa yang bakal berlaku, apa yang bakal berlaku pada Palestin, apa yang bakal berlaku kepada umat Islam, itu semua janji-janji yang sudah termaktub, yang wajib kita imani. Itu dimaksudnya perkara gaib. Masa depan Islam, masa depan adalah untuk Islam. Barang siapa yang meragukan Islam tak ada tempat sekarang ni, bermakna dia tidak beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian mereka yang mendirikan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan solat, dan infak, itu mengeluarkan harta atas apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Infak. Dan saya nak perincikan lagi apa maksud infak. Ini disebut dalam ayat yang lain yang kita kutip di tempat yang lain pula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sekali lagi Allah sebut perkataan muttaqin di situ, orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan. Jangan tangguh. Bersegera apa pun keadaan kita. Kadang-kadang bila kita ni dah melakukan dosa, syaitan akan menanamkan rasa putus asa. Syaitan pula yang apa ni, membisikkan kepada kita seolah-olah dia bercakap bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, engkau dah tak ada harapan. Itu kadang-kadang melintas dalam kita. Jangan. Janji Allah lebih benar, tepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu pada keampunan Tuhan. Wa jannatin ardu'as samawati wal ardh, buahnya, natijahnya hasillah syurga yang seluas langit dan bumi, bahkan lebih lagi daripada itu. Sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa dia yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini memperincikan lagi ayat yang kita sebut dalam surah Al-Baqarah tadi. Apa dia? Iaitu mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra' wad dharra, maksudnya senang dan susah. Ini kadang-kadang tuan-tuan bila kita bercakap tentang infak harta, cakap tentang sedekah, ini hak orang kaya. Tidak. Bila Allah kata infak dalam keadaan susah dan senang, kalau tak ada langsung, itu orang yang menerima, kan? Tapi Allah kata mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang dalam keadaan berat dan ringan, dalam keadaan susah dan senang, berarti dalam arti kata harta kita mungkin cukup-cukup je, pas-pasan orang Indonesia cakap, cukup-cukup je. Tapi dalam keadaan cukup-cukup tu masih lagi kita infak, dia menjadi tuntutan. Kita akan buka tabung lepas ni, kan? Dan kita akan infak dan pegang. Ciri orang bertakwa bukan saja infak, tapi infak dalam keadaan susah dan senang. Percayalah dengan janji Allah, jangan percaya dengan janji syaitan. Syaitan menjanjikan apa? Kemiskinan. Nanti kau bagi hari ni tak ada duit nak beli makanan dekat bazar Ramadan. Itu janji syaitan. Lagi dahsyat janji dia, nanti tak ada duit nak buffet malam ni. Tapi janji Allah SWT, orang yang infak ini, yang mengeluarkan hartanya, akan maknanya akan diberkati hartanya, akan diberi lagi. Itu maksud infak. Jadi ini kekuatan yang kita nak bina. Dan saya selaku
pengurusi Michael, yang mana tugas kerja asasi kita ialah untuk memenuhi salah satu daripada tuntutan taqwa, infak. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mungkin saya akan mempopularkan, merakyatkan makna daripada Al-Quran ini. Bersedekahlah kamu dalam keadaan senang dan susah. Jadi itu akan kita jadikan sebagai panji untuk menyeru, mengajak umat Islam supaya sentiasa infak dalam apa keadaan sekalipun. Kerana apa? Kerana tuntutan untuk infak ini berterusan. Saya nak sentuh sikit apa yang berlaku dalam sebulan dua ni. Berlaku gempa dekat Nepal. Kita hantar 3 misi. Ada orang kata, apa nak bantu? Lepas tu bukan Islam pun. Tuan-tuan dan puan, bila Allah sebut dalam Quran infak ni hanya bukan untuk umat Islam, dia adalah untuk semua. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Rasulullah SAW itu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan pada muslim, bukan pada manusia saja, tapi pada seluruh isi alam. Jadi atas dasar itu kita tidak akan melihat siapakah yang akan dibantu ni. Contohnya macam sudah menjadi tak tahu, sudah menjadi uruf ataupun kebiasaan, bila berlaku kemalangan kita tengok mangsa kemalangan terdampar tepi jalan tu, soalan yang pertama keluar daripada mulut kita, Melayu ke Cina? Astagfirullah. Tak payah tanya, pergi tolong. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tuan-tuan tahu tak, hasil daripada beradanya aktivis NGO Islam daripada seluruh dunia, daripada UK, daripada US, daripada Malaysia, kita dapat berita 8 daripada masyarakat Nepal masuk Islam. Jadi jangan memilih. Berlaku gempa di Nepal, kita hantar 3 misi. Alhamdulillah kita hantar doktor-doktor kita hantar psikososial, buat program psikososial sebab anak-anak mengalami trauma dekat sana dan sebagainya. Dan sehingga hari ini mereka masih lagi menghubungi staf kita dekat ibu pejabat. Mudah-mudahan terbuka pintu hati mereka untuk masuk Islam. Dan ada lebih kurang 4% daripada umat Islam dekat sana, umat Islam di Nepal. Berlaku kejadian gempa. Kemudian diikuti pula dengan isu orang hanyut daripada Rohingya. Jadi seperti biasa, semua pihak saling menyalahkan di antara satu sama lain, kecaman kepada kerajaan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara kita kaum Rohingya tu masih lagi berada di tengah-tengah laut, ditolak, saling menolak antara negara-negara berjiran dan sebagainya. So apa yang kami buat? Kami hubungi pihak Kementerian Keselamatan dalam negeri. Apa yang kami boleh buat? Melalui repo, melalui hubungan yang kita telah bina selama ini, akhirnya kita dapat kebenaran daripada Jabatan Immigration untuk menziarahi semua pusat-pusat tahanan sementara saudara-saudara kita daripada Rohingya yang dizalimi, yang diambil kesempatan oleh kumpulan human traffickers, sindiket dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, kita buat apa yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat? Bantu mereka. Kemudian melalui wadah-wadah yang rasmi seperti Southeast Asia Humanitarian Committee, di mana MyCare adalah anggotanya dan saya adalah timbalan pengurusinya. Dekat situ kita buat pula kerja-kerja advokasi, kerja-kerja untuk mendesak melalui saluran-saluran PBB dan sebagainya. Tapi on the ground, apa yang kita boleh buat? Bina kerjasama dengan pihak yang berwajib. Akhirnya kita diberi ruang untuk masuk dalam semua kem-kem tahanan sementara, dan kita hantar doktor kita setiap juru di Belantik, di Lengging, di Semenyih, termasuk setiap hujung minggu
doktor-doktor kita masuk memberikan rawatan, dan disebabkan oleh kerjasama seperti ini wujud Bank Muamalat pun teruja untuk bersama-sama dengan projek ini, dan mereka telah mengempak 1000 kotak kurma yang kita agih-agihkan kepada saudara-saudara kita di Rohingya yang dizalimi dan yang teraniaya. Dan isu setelah berlakunya isu orang hanyut daripada Rohingya, berlaku pula gempa dekat Ranau. Sesuatu yang tak pernah dijangka. Dan alhamdulillah kita hantar juga kita punya kita gerakkan aktivis-aktivis kita di Sabah, dan bersama dengan Imarat, iaitu Sabah pertubuhan NGO yang melibatkan doktor-doktor, bersama dengan MyCare kita sudah berada di sana. Bahkan besok pun kita akan pergi juga. 6 orang doktor akan bertolak ke sana untuk menangani isu-isu trauma, psikosocial therapist dan sebagainya. Di samping nak melihat juga isu tanah runtuh, banjir, lumpuh yang berlaku dekat Ranau dan Kundasang sekarang. Dan kita sekarang ni berada dalam keadaan standby pula sebab gunung Sinabung dekat Danau Toba telah pun meletus. Dan kami menanti pula instruction ataupun maklum balas daripada kawan-kawan kita dalam SIHU, Southeast Asia Humanitarian Committee, termasuklah PKPU, Pos Keadilan Peduli Umat, DSMI, Palang Merah Indonesia, Bulan Sabit Indonesia, bukan Palang Merah, Bulan Sabit, BSMI, Bulan Sabit Indonesia. Itu semua rakan-rakan NGO kita yang kita akan bekerjasama dalam isu-isu yang melibatkan tragedi kemanusiaan. Jadi inilah kekuatan-kekuatan yang diperlukan. Dan kita lakukan kerja-kerja ini dalam konteks ayat-ayat Quran yang saya bacakan tadi, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW sebut dalam peristiwa itu, sampai saja masuk saja pada kota Madinah, di atas pundak unta, belum turun lagi, Nabi menyampaikan satu pesan ringkas, padat, praktikal, yang boleh kita laksanakan right away, yang tidak memerlukan persiapan-persiapan strategi dan sebagainya. Yang pertama, sebarkan salam. Masuk saja kota Madinah, sebarkan salam. Satu kalimat keramat bagi penduduk Madinah yang ratusan, bahkan mungkin bergenerasi hidup dalam permusuhan antara Aus dan Khazraj dan sebagainya. Berhadapan pula dengan eksploitasi Yahudi. The first word yang Nabi sebut, sebarkan salam. Berarti bina lah hubungan, engage the society, bina jambatan, mawaddah fil qurba, hubungan hati, bina. Yang kedua, rapatkanlah silaturahim, keluarga, di antara keluarga, bina, pupuk, sebab keluarga-keluarga inilah kemudiannya yang akan menguatkan masyarakat. Yang ketiga, berilah makan, berilah makan. Maknanya kerja memberi makan ni adalah kerja penting dalam Islam. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal insanu iza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Ini sikap manusia. Allah bongkar sikap manusia, iaitu apabila mereka ini kami uji, namanya ujian. Apabila kami uji mereka dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan berada dalam comfort zone sebagainya, apa kata mereka? Allah dekat dengan kami. Awas, ya. Itu namanya ujian, kan? Ibtila ni boleh jadi istidraj. Kita kadang merasakan macam-macam Allah bagi kat kita, kita taat tak tambah juga, ya. Bahkan engkar. Tapi macam-macam kemudahan Allah bagi, macam-macam kemewahan, dapat projek, dapat kontrak. Jangan-jangan itu istidraj. Apabila kami uji mereka, ibtila, ujian juga, dengan kesempitan hidup, kekurangan-kekurangan, lalu mereka mengatakan Allah menghina kami. Bukan itu neracanya, tuan-tuan dan puan. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala yahaduna ala ta'amil miskin. Allah sebut dua benda. Bahkan mereka ni
Yang kononnya Allah dekat dengan mereka, kononnya Allah menghinakan mereka. Mereka ni tidak menyantuni anak yatim, mereka tak beri makan orang miskin. Maknanya menyantuni anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, ni adalah kerja-kerja paling asas. Cumanya bila kita wujudkan humanitarian NGO macam ni, kita perlu lakukan dengan sistematik. Kena ada kempen supaya kita bukan hanya mampu memberi makan kepada 1-2 orang, tapi kita boleh memberi makan kepada the whole community, bahkan to whole nation, under the threat of war, under the threat of famine, under the threat of oppression dan sebagainya. Maka itu kita memerlukan sokongan padu daripada seluruh umat Islam. Jadi saya nak tunjuk just a run through of apa kerja-kerja yang kita buat. Kita telah pun mengadakan sidang media semalam kemarin, dan untuk memudahkan kita, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, tu kita packagekan sedekah dalam Ramadan, pack sahur RM20 satu set, pack hari raya RM150 satu set, pack harian untuk keluarga miskin RM300 satu set, pack iftar RM50 satu set. Untuk siapa ni? Untuk saudara-saudara kita dekat Syria, dekat Camp Tunif di Jordan, untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis di West Bank, untuk saudara-saudara kita di kamp-kamp di Lebanon, untuk saudara-saudara kita di Rohingya, untuk saudara-saudara kita di Marata tempat. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kita dah pecahkan kepada beberapa agensi. Kalau dulu Asas Syarif je, ya, tuan-tuan dan puan-puan mesti kenal Asas Syarif kan, di mana kita memberikan tumpuan kepada isu Palestin, tapi kita tak boleh berhenti setakat Palestin. Dan kita wujudkan pula agensi I for Syria, Salam Iraq, NICE Nusantara Care, Rose to Rose untuk santuni wanita dan kanak-kanak, PACE Palestine Center of Excellence untuk buat kajian pula, untuk bina kepakaran ilmiah dan sebagainya. Dan semua ini kita gabungkan di bawah My Care Humanitarian Care Malaysia, ya, dengan slogan, ya, Nurturing Humanity, Making a Difference. Menyantuni manusia dan cuba untuk membuat perubahan kepada mereka. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan kerja-kerja ini secara sistematik, secara tersusun, we need the support of the establishment, the government, the security. So kami melalui channel yang betul, alhamdulillah kita dapat kebenaran bertulis, ya, untuk menghantar bantuan pelekung, Quran, di samping kurma tadi yang disumbangkan oleh Bank Muamalat, ya. Alhamdulillah kita pun baru mendapat persetujuan daripada Maidin, di mana kita dibenarkan untuk meletakkan tabung di semua cawangannya di seluruh negara, sebagaimana kita sudah pun membina hubungan dengan Econsave, ya, sejak daripada 2 tahun yang lalu, dan melalui tabung-tabung yang kita letakkan di Econsave ini atas inisiatif pengurus besarnya Mas Imran, Cik Mas Imran, kita berjaya mengumpul 1.6 juta ringgit Malaysia yang kita salurkan kepada Palestin semuanya, tuan-tuan. Jadi ini yang kita perlukan, sinergi. Jadi kalau tuan-tuan mewakili mana-mana persatuan, bahkan karya-karya, sebab kita ada cawangan 73 cawangan di seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh JV dengan kami, supaya sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan ini boleh kita salurkan dengan cara yang paling berkesan, yang paling tersusun dan sebagainya. Ini kurma yang saya sebutkan tadi, sumbangan daripada Bank Muamalat yang kerjasama dengan MyCare, ya. Dan kita akan ada charity dinner, ya, pada 22 Ogos, ya. Kita walaupun kita agak sometime in the future, tapi alhamdulillah kutipan begitu rancak, beberapa meja telah pun dibeli, dengan harga yang dinyatakan dekat situ. Jadi kalau tuan-tuan mewakili badan-badan korporat, boleh melanggan meja-meja ini. Dan ini antara projek-projek ni, kita bukan sekadar kutip duit lepas tu fikir apa nak buat. Tak, kita dah ada projek ni, Sekolah As-Salah dan Khadijah ni dekat Gaza. Kemudian Back to School in Tunif Camp in Jordan, ya. Di mana kita sudah punya hubungan yang sangat baik dengan NGO yang menangani peladan-peladan Syria di Jordan, ya.
terutama Rose to Rose, iaitu sayap wanita kita. Kemudian Chance to School for Rohingya, semuanya kita telah identify, telah kenal pasti ke mana duit ini kita akan salurkan. Pelibatan kita di dalam SIHUM, di mana kita akan mengambil pendekatan engagement, walaupun kita berhadapan dengan puak Rahin, ekstremis Buddha dan sebagainya, tapi we still believe in engagement. We need to talk to them so that they understand what is Islam all about, who are the Muslims, why are you persecuting the Rohingyas. At least kalau kita berjaya membuka channel-channel komunikasi ini, will tone down, mungkin boleh mengurangkan prejudis yang menebal dalam diri mereka. We have to do this. Advokasi kita buat, pressure from the government kita kena buat juga, United Nations, through the United Nations. Tapi NGO to NGO pun kita kena buat juga, dan inilah bentuk-bentuk kempen kita sebarkan. We have been it is an obligation for us to nurture good relation between groups of different religious affiliation. Okey, dan alhamdulillah kita bekerjasama juga dengan Rizq Ar-Rahmah, iaitu Persatuan Isteri-Isteri Expatriate daripada negara-negara Arab, khususnya negara-negara Islam. Atas inisiatif mereka sendiri, mereka telah membantu pelarian Rohingya yang berada di Malaysia ni. Dan dengan kerjasama dengan MyCare, alhamdulillah pada minggu lepas kita telah menyantuni 500 keluarga Rohingya dengan memberikan mereka bekalan makanan untuk sebulan bulan Ramadan. Satu keluarga kita bagi pack makanan, jumlahnya RM200. So ini aktiviti yang berlangsung. Hari yang pertama kita menyantuni 200 keluarga, hari yang ketiga ini dia wajah-wajah saudara-saudara kita daripada Rohingya yang dapat kad UNHCR yang kita bantu, dan ini bantuan ini dengan kerjasama alumni Tengku Kursiah, kalau tak silap, Sri Kandi Tengku Kursiah ke Tun Fatimah? Tak ada siapa-siapa dekat sini yang sekolah Tun Fatimah kan? Tapi mereka telah menyalurkan sebanyak RM44,000, dan sumbangan mereka inilah yang kita gunakan untuk membeli barangan makanan untuk cukup sebulan ni. Dan yang sebelah kanan tu Dr. Fauzi Hassan, beliau adalah salah seorang daripada ahli lembaga pemegang amanah MyCare, and she is in charge of Rose to Rose. Dan yang pakai baju putih tudung hitam tu, mereka ini adalah aktivis Rizqur Rahmah, isteri-isteri expat. Dan of course kita menggerakkan usaha-usaha membantu saudara-saudara kita di Ranau, maling gunung. Dan sekali lagi kita tidak bertanya apakah agama mereka. Dan kita buat program-program psikososial untuk kanak-kanak di Ranau yang menghadapi trauma. So ini adalah bantuan-bantuan yang wajib di tempat-tempat yang dilanda oleh bencana. Kita buat perkara yang sama dekat Nepal juga. So doctors kita, some of them masih student lagi, membantu. Ini bantuan kita kepada tahanan-tahanan yang berada di kamp-kamp, depo-depo immigration, Jabatan Immigration Malaysia, yang kita lawati setiap weekend. Setiap camp ni kita dah lawat 2 ataupun 3 lawatan, dan doktor-doktor kita mengadakan pemeriksaan kesihatan dan membekalkan ubat-ubat dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini adalah projek rumah kekal di Kelantan. Jadi kita jangan disibukkan dengan isu pihak ni tak bertindak, pihak tu tak bertindak, kerajaan negeri tak bertindak, kerajaan pusat tak bertindak. Hentikan polemik ini, kita turun padang dan bantu. MyCare telah menyediakan kemah sementara sejak daripada pasca banjir yang lalu, bersama dengan Air Bantu, Ikram Bantu, dan alhamdulillah kita sedang menyiapkan 3 buah rumah, dalam proses menyiapkan 3 lagi, dan kita akan serahkan kepada mangsa banjir yang hari ini masih lagi duduk dalam kemah walaupun setelah berlalu. Ini antara projek yang sedang berlaku. Saya akan pergi ke sana minggu depan, harapnya boleh siap sebelum penghujung Ramadan supaya kita boleh serahkan kunci kepada mereka. Jadi bantulah kami tuan-tuan. Rumah ni setiap satu harganya RM48,000. Dan kita ni buat kerjasama dengan Exco,
Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Abdul Fattah. So kita melalui Kerajaan Negeri juga. Ni saya bergambar dengan salah seorang daripada pelajar Palestin. 50 pelajar Palestin setakat ni yang kita bantu, kita bagi allowance bulanan, kita bagi beasiswa. Ada yang kita jelaskan yuran pengajian, dan salah seorang daripadanya Wa'il Sultan namanya, daripada UPM, tempat yang saya mengajar sendiri. Beliau baru saja, beliau tersenyum lebar kerana apa? Dan dia menyampaikan salam, mak ayah dia dekat Gaza menyampaikan salam kepada semua rakyat Malaysia yang dengan apa ni, gembiranya. Gambar ini diambil selepas Viva. Beliau berjaya dalam Viva Masters. Tidak ada apa yang lebih menggembirakan daripada melihat senyuman saudara kita yang kita bantu. Dan ini bukan sekadar membayar yuran. This is what we call capacity building. Sebab mereka ni balik, mereka akan menarajui kerja-kerja apa ni di negara mereka. Dan some of them adalah daripada IUG, Islamic University of Gaza, dan jangan pandang rendah IUG, kerana IUG dari segi ranking adalah yang pertama di dunia Arab, dan dalam ranking dunia adalah antara yang teratas dalam sustainability, dalam kelangsungan. Bayangkan sebuah universiti yang dikepung, yang dikenakan sekatan ekonomi, tapi berjaya letak pada ranking yang tinggi. Macam pasukan bola jugalah. Tak ada stadium kena bom, dia belasah kita 6-0 kan. So bayangkan dalam keadaan sedemikian mereka cemerlang. Apatah lagi dalam keadaan mereka bebas, dalam keadaan mereka menang satu masa. Tak ada stadium kena bom, 6-0 juga kita kena. Lepas tu ada pula yang kata, kalau kita belasah dia pun sama lah macam kita ni, macam Israel, tak ada beza. Sour grapes. Okey, saya nak tunjukkan. Ini bantuan kita kepada guru-guru. Guru-guru sana tak ada gaji sekarang di Gaza. Tak ada gaji. Ya, sebab apa yang berlaku sekarang ni lebih dahsyat lagi daripada serangan yang berlaku pada tahun lepas. Apabila Mesir menutup sempadan, apabila berlaku kesepakatan antara Fatah dan Hamas, ya, kesepakatan itu memang kita raikan, tetapi kesepakatan ini digunakan untuk menekan Hamas dekat Gaza. Mereka tak diberi gaji. Jadi sama-sama kita saksikan tuan-tuan, bagaimana duit yang tuan-tuan salurkan telah membantu guru-guru membayar gaji mereka, membayar transport untuk mereka pergi sekolah. Dengarlah. So alhamdulillah kita dapat menyediakan peruntukan untuk transportation. بعد قطاع الرواتب بعد اكثر من شخص واكثر من معلم كان يمتلك المواصلات تبعها في سنه. شوف تبصرت الامور يعني سيئه جدا. الرواتب خفت، المواصلات صارت صعبه، صار الواحد لما بده يوفر لقمه العيش تبعته اولاده بده يصير يقارن بين لقمه العيش تبعته وكيف يوصل للشغل تبعه. ظرف الاقتصادي للمعلمين كان في غاية الصعوبة. من بين ال 11,000 موظف الذين لم يتلقوا رواتب منذ فترة كان هناك لدينا 1,000 من المعلمين في مدارس بعيدة عن أماكن سكنهم
التحدي كيف يمكن أن نوصل هؤلاء المعلمين لمدارسهم حيث أنهم غير قادرين على دفع أجرة المواصلات ليصلوا إلى المدارس ناهيك عن عدم ترتيب الرواتب. تواصلنا مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية لتوفير وسيلة مواصلات لهؤلاء المعلمين ووقفت معنا Ini IR Ahmad Sabit Al-Hafiz, beliau adalah pengurus kepada Regional Office Asal Syarif MyCare di Gaza. Beliau ada di Malaysia, baru sampai kemarin. وبالتالي تمكنا من اتصال هؤلاء المعلمين في مواعيد مع بداية العام الدراسي، وكانت هذه الاستجابة استجابة عاجلة ساعدتنا في تخطي صعوبات بدء العام الدراسي. قاموا بمساندتنا ودعمنا في وزارة التربية والتعليم في توفير حافلات لنقل المعلمين في الفترة الصباحية والفترة المسائية، وبالتالي Okey. Jadi baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ada 15 minit lagi. Saya rasa saya sudah pun menyampaikan secara ringkasnya apa yang sedang kita lakukan. Dan saya sebenarnya baru datang daripada Ibu Pejabat MyCare menyambut imam-imam daripada Palestin. Mereka adalah imam-imam Palestin yang sekarang ini mereka berada di Jordan, dan salah seorang daripadanya sedang mengambil PhD dekat University of Madinah. Mereka adalah rakyat Palestin yang berada di luar Palestin. Sebab sebelum ni kita dapatkan khidmat imam-imam daripada Gaza, tapi disebabkan kesukaran untuk keluar sekatan daripada Mesir, jadi kita engage imam-imam daripada daripada tempat-tempat tersebut. Jadi saya baru kembali daripada HQ tadi untuk briefing imam-imam, dan sekarang ni mereka sedang ke seluruh negara. Dan sebahagian daripada majlis-majlis agama negeri telah pun memberikan kebenaran bertulis, seperti Melaka, Kelantan dan setengah-setengah negeri yang lain telah memberikan respon yang positif, walaupun ada beberapa negeri yang telah memberikan arahan supaya tidak mengambil imam-imam import. Saya nak betulkan sikit tuan-tuan, ini bukan imam import. Kita bawa imam ni sebagai tetamu supaya kita boleh rapatkan rakyat Malaysia dengan perjuangan. Itu maksudnya. Imam import ni bukan kita bawa daripada Madinah, kita bayar dia mahal contohnya. Bukan itu tujuan ni. Mereka datang pun bukan kita meletakkan harga dalam. Kita bawa mereka supaya mereka, umat Islam di Malaysia ni boleh mendekati perjuangan Islam di Syria, di Iraq, di Palestin dan sebagainya. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah imam import tu sila perbetulkan. Ini bukan imam import. Jadi bagi negeri-negeri yang tidak membenarkan untuk tazkirah dan menjadi imam tarawih, tak apa. Kita akan cuba minta izin supaya mereka boleh mengimamkan solat maghrib dan solat isyak. Dan masa muhri nanti boleh tazkirah, tak ada masalah. Kan? We'll try to accommodate insya-Allah. Rasanya Selangor tak boleh. Sebab malam tadi surau saya pun tak ada tazkirah. Walaupun oleh orang tempatan. Jadi ada 10 minit yang berbaki ni, saya nak kongsi sedikit. Ada kaitannya dengan Ramadan, ada kekuatannya dengan membina kekuatan. Saya pun sebenarnya baru pulang daripada menjadi pembimbing kepada satu rehlah ilmiah, rehlah sejarah yang saya buat juga dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Ini adalah siri yang kedua. Siri yang pertama dulu saya telah menjadi pembimbing kepada rehlah ilmiah ke Aceh. Yang terkini ni saya baru pulang daripada Jawa Barat. Dan kita akan susun rehlah yang ketiga, siri yang ketiga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini saya nak cerita sikit pengalaman. Apa maknanya kekuatan. Jadi memang kami susun jadual tu
untuk menziarahi tempat-tempat membina kekuatan. So peserta-peserta rehlah ni dapat manfaat bila mereka pergi ke tempat ni, akan dapat bina kekuatan. Jadi tempat yang pertama yang kami pergi ialah Kota Lama Bantin. Kota Lama Bantin ni, masjid yang tuan-tuan lihat dalam gambar ni masjid raya Bantin yang sudah berusia 500 tahun. Dibina oleh orang Cina. 500 tahun dulu dibina oleh orang Cina. Zhang Baqun namanya. This is how we should portray our Chinese brothers. Bukannya mengapi-apikan perkauman seperti yang berlaku sekarang. Kita kena hidupkan sumbangan orang Cina. Baik, ini masjid daripada hari ini. Memang tidak ada banyak perubahan, bangunan yang asal. Kenapa saya bawa peserta? Ramai yang tertanya-tanya, yang sudahlah jalan nak pergi ke sini dengan macetnya, dengan tak ada signboardnya, salah jalan dan sebagainya. Last sampai waktu apa? Waktu maghrib. Apa yang nak ditengok waktu maghrib? Sampai waktu maghrib. Sampai sebab kebanyakan yang datang ni tahulah, ya, datang untuk menziarah kubur wali Sultan Hasanuddin Bantin, seorang putera daripada Sunan Gunung Jati, iaitu Wali Songo Syarif Hidayatullah. Dan tahulah, saya tak payah cerita lah, siapa-siapa yang pergi akan cerita dengan bentuk khurafat dan sebagainya, tempat wuduk bercampur dan sebagainya, anak kencing kat tempat wuduk macam-macam. Jadi tempat ni memang orang Malaysia tak pergilah, saya jamin tak. Tapi kenapa saya bawa juga? Saya nak bawa kan. Bila lepas je sembahyang maghrib, black out. Alhamdulillah bawa kamera mahal. Ini dalam total darkness ni. Gambar ni kami ambil dalam masjid yang sudah berusia 500 tahun ni. In total darkness. Tapi kamera tu lagi gelap, lagi bagus. Jadi alhamdulillah kami bergambar. Tempat yang saya nak bawa adalah di sini. Peserta tertanya-tanya, apa tempat ni? Tempat ni tak ada apa yang tinggal, runtuhan. Runtuhan aja. Kota Surosowan namanya. Apa yang berlaku dekat sini? Wallahi tuan-tuan, bila saya buka mulut bercerita, semua orang menitis air mata. Kenapa? Kerana di sinilah berlakunya sejarah yang paling sedih pada saudara-saudara kita di Indonesia, iaitu ayah berperang dengan anak. Sultan Ageng Tirtayasa adalah keturunan yang keempat ataupun yang kelima daripada Wali Songo. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1673. Ya. Masjid tadi dibina pada tahun 1552. Dan Sunan Gunung Jati, salah seorang daripada Wali Songo, Wali Sembilan, ya, telah menghantar putera dia untuk mengasaskan Kesultanan Bantin. Nah, macam mana anak boleh berperang dengan ayah? Anak dia Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, ataupun bergelar Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa telah menghantar anak dia untuk mengerjakan haji dan menjadi ulama. Sebab itu dia bergelar Sultan Haji. Malangnya bila balik, dia berpihak kepada Belanda. Jadi isunya bukan belajar dekat Azhar ke atau belajar dekat Oxford. Isunya adalah iman, kefahaman. Baik. Di masa yang sama, ada seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Tajul Al-Khalawati Al-Makassari daripada Makassar. Masa itu Sulawesi juga sudah mula dikuasai oleh Belanda, dan dia tak puas hati sebab istana banyak sangat menurut kata-kata penjajah Belanda. Dia tak puas hati, dia berhijrah ke Bantin sebab Bantin ini dikatakan adalah tempat yang soleh. Dia berhijrah. Dia berhijrah, diangkat jadi mufti oleh Sultan Ageng Tirtayasa, ya. Dan kemudian diambil menjadi menantu. Jadi mufti dan menantu. So bila anak dia balik, Raja Haji, Sultan Haji, yang diharapkan akan mengambil alih pemerintahan dia, sudah berpihak kepada Belanda. Berlakulah peperangan. Maka kota Surosowan yang kami pergi dalam keadaan gelap, black out ni, kita buat tazkirah dekat situ, semua orang menitis air mata. Bagaimana berlakunya jihad yang ayah bertemu dengan anak, akhirnya anak menang peperangan. Ayah ditahan, mendekam dalam penjara dan meninggal dalam kesedihan. Apa yang berlaku kepada Syekh Yusuf Tajul Khalwati? Syekh Yusuf Tajul Khalwati meneruskan peperangan
jihad melawan Belanda dekat tempat ni. Tempat ni akhirnya dirobohkan oleh Belanda pada tahun 680. Kemudian dibina semula, dijadikan benteng pertahanan Belanda. 1830 hancurkan sekali lagi sebab berlaku pula jihad masyarakat Bantin lawan Belanda waktu itu. Jadi Syekh Yusof Tajul Khalwati akhirnya tertangkap. Dan seorang ulama atau pejuang pada zaman itu, pengaruhnya begitu besar. Jadi dia perlu diasingkan. Ke mana diasingkan? Diasingkan ke Sri Lanka. Serendi. Itu juga adalah tanah jajahan Belanda. Masalahnya bila hantar Syekh Yusof Tajul Khalwati ni ke Sri Lanka, jamaah haji daripada Penang, daripada Aceh, daripada seluruh Nusantara duduk singgah situ. Mengadap dulu ulama sebelum pergi haji. Kemudian meneruskan perjalanan pergi haji. Balik daripada haji singgah lagi. Bila singgah balik menimbulkan masalah kepada British dekat tanah Melayu, menimbulkan masalah kepada Belanda di Kepulauan India. Rupanya Sri Lanka ni tak cukup jauh, hantar ke mana? Hantar ke South Africa. Diletakkan di sebuah pulau yang terpencil, Robben Island. Siapa yang pernah pergi South Africa mungkin dah pergi Robben Island. Rupa-rupanya ratusan ulama Nusantara dibuang ke sana. Daripada Madura, daripada Sumatera, daripada jauh. Apabila Nelson Mandela keluar penjara 30 tahun, dia keluar saja penjara, dia pergi mana? Dia pergi makam Syekh Yusof Tajul Khalwati. Dan dia kata, this is the best son South Africa ever had. Saya cerita ni tuan-tuan dalam keadaan dalam keadaan blackout, dalam keadaan gelap. Sungguh package pelancongan yang paling berharga, membina kekuatan. Soalnya daripada mana kekuatan ni datang yang kita nak bina dalam bulan Ramadan? Daripada mana datangnya kekuatan Syekh Yusof Tajul Khalwati bila sampai ke Afrika? Ingat selesai masalah, Islam berkembang dekat South Africa. Ratusan ulama di Nusantara rupanya dibuang ke sana, dan saya tengah menyenaraikannya. Dalam buku yang saya akan hasilkan, dekat belakang sana ada jilid 1, jilid 5 tentang. Jilid 2 insya-Allah kata pengantarnya dah siap. Saya harap bulan Ramadan ni boleh diterbitkan. Jihad melawan conquistadors Portugis dan Sepanyol. Sebahagian 50% daripadanya dah siap, dan 50% lagi akan masuk jilid 3 itu. Sebab nanti kalau diterbitkan dalam sebuah buku jadi tebal, jadi mahal pula. Baik. Nah, 5 minit lagi. Ini yang terakhir. Sampai Bandung. Memang Bandung ni memang destinasi pelancongan lah. Kami sampai Bandung supaya nak santai lah, shopping kan. Shopping, bagi peluang untuk shopping. Sebab destinasi kami bukan Bandung. Bandung ni tempat mana berehat je lah. Destinasi kami seterusnya adalah Cirebon. Dan nak sampai Cirebon ni, dalam perjalanan yang tahu je lah tuan-tuan, jalan dekat sana macam zaman kolonial, berliku-liku, berlubang dan sebagainya. Dalam perjalanan pergi Cirebon ni, highway tak ada, saya nampak signboard Sumedang. Nampak saja signboard Sumedang tu, saya kata kita kena berhenti sini. Berhenti sini, kita singgah makan. Sebab ada kisah besar berlaku dekat sini. Apa kisah besarnya? Ini. Seorang wanita yang kita tengok dalam gambar ini dengan wajah yang penuh kesedihan, kekecewaan. Kerana apa? Kerana gambarnya sedang diambil dalam keadaan tudungnya dilucutkan. Kerana apa? Kerana fotografer Belanda waktu tu nak kena ambil gambar ni dan nak kena sahkan inilah dia Cut Nyak Din yang sudah tertangkap, dan gambar ini disiarkan di akhbar-akhbar di seluruh negara Belanda bahawa penentang utama, pemimpin umat Islam Aceh waktu itu yang menggantikan suaminya Tuku Umar yang syahid 1899 sudah tertangkap, dan seluruh rakyat Belanda berteriak, bersorak kegembiraan. Jadi nak tunjukkan yang bahawa kami ini dah benar-benar menangkap Cut Nyak Din, tanggalkan tudung dia, ambil gambar. Kekecewaan ni bukan sebab kerana auratnya didedahkan, tetapi dia dikhianati oleh orang kanannya yang duduk di sebelahnya, itu Panglut, orang kanan dia. Sebab dia telah memimpin jihad di Aceh. Saya
ada dalam buku di belakang sana, kalau tuan-tuan berhajat untuk beli, jilid yang kelima, Perang Aceh. Jejak Risalah di Nusantara jilid ada di belakang. Dia telah memimpin jihad terutama di bahagian Aceh Barat ni, Melabuh dan bahagian pedalamannya. Bahagian yang lain dipimpin oleh pimpinan lain, iaitu Kupakinah dan sebagainya, yang lain-lain ulama ni. Jadi dalam hutan, ketika dia ditangkap, dia berusia 51 tahun dan dia sudah buta. Bayangkan umur 51 tahun, keadaannya sedemikian. Sebab dia memimpin jihad daripada hutan belantara. Diserang dan melancarkan serangan-serangan di pengkalan-pengkalan tentera Belanda. Akhirnya dia ditangkap disebabkan oleh Panglut ni. Orang kanan dia kesihan dengan dia sebab dia sudah uzur, sudah buta. Dia telah menghubungi pihak Belanda. Ini kedudukan Cuk Nyadin. Tahan dia, berikan rawatan, berikan perlindungan. Tapi bagi Cuk Nyadin dan pejuang-pejuang Aceh, ini adalah pengkhianatan. Sebab bagi mereka, udib sare mati sah. Asyazizan au mutsyahidan, yang disebut oleh Asma binti Abu Bakar. Dia melihat jenazah anak dia, kan, iaitu Abdullah bin Zubair, yang mati dan syahid dalam keadaan tergantung di Kaabah. Asyazizan au mutsyahidan, itulah slogan orang Aceh sampai hari ini. Udib sare mati syahid, sama ada hidup mulia atau mati syahid. Bagi dia tidak ada pilihan selain daripada menang ataupun syahid. Tiba-tiba dia dikhianati dan ditangkap. Bila ditangkap, Panglut telah membuat perjanjian dengan pihak Belanda, jangan diasingkan Cuk Nyadin ni. Sebab setiap kali ulama ditangkap, Tuanku Imam Bonjol Sumatera Barat ditangkap, dihantar ke Gorontalo, Sulawesi Utara, ya. Sultan Aceh ditangkap, dihantar ke Maluku. Syekh Yusuf Tajul Khalwati ditangkap, dihantar ke South Africa. Tapi akhirnya Belanda mengingkari, ya, dan hantar ke mana? Sumedang. Sumedang ni tuan-tuan, tanah tinggi. Bayangkan 1905, dalam keadaan sekarang jalannya pun la ilaha illallah. Apatah lagi waktu itu memang tidak ada perhubungan darat. Kenapa dihantar ke sini, ke tanah tinggi ni yang jauh daripada pantai? Sebab bahayanya wanita Aceh ni. Jadi dia dihantar ke satu tempat dekat Sumedang. Dia bisu dekat Sumedang. Kenapa? Kerana orang di sini berbahasa Sunda. Kan, Jawa Barat kan? Berbahasa Sunda. Sedangkan dia orang Aceh. Dia buta lagi. Dia tidak boleh berkomunikasi. Diletakkan di tempat yang terpencil, di tanah tinggi, di tengah-tengah Pulau Jawa. Tak ada siapa yang tahu. Tapi dia boleh berbahasa Arab. Dia boleh mengajar Quran. Jadi penduduk kampung di situ telah ambil dia untuk mengajar Quran kepada masyarakat tersebut. Mengajar agama dalam keadaan tahanan, dalam tahanan Belanda. Dan panggil dia ibu perempuan. Tak ada siapa tahu dia adalah Cuk Nyadin. Orang kenal dia dekat Sumedang sebagai ibu perempuan. 1908 dia meninggal. 3 tahun berada di Sumedang. Dia meninggal. Tak ada siapa tahu. Semua rekod-rekod dimusnahkan. Bahayanya. Nah, soalnya daripada mana datangnya kekuatan seorang wanita? Daripada mana datang kekuatan? Bagaimana mereka menyambut Ramadan? Bagaimana mereka menyambut Hari Raya? Sepanjang 1873 sehingga 1945, umat Islam Aceh berdepan dengan Belanda ni tidak pernah menyerah sekalipun. Bila kita bercakap tentang soal kekuatan, yang kita nak lihat, daripada mana datang kekuatan? 1908 dia dikebumikan di Sumedang, tak ada siapa yang tahu. 1960 cek balik rekod dekat Belanda, rupa-rupanya ada seorang wanita, Cuk Nyadin, yang berada di Sumedang.